Yang mana kita pergi buat ibadat umrah, yang pergi buat ibadat haji, tuan-tuan, mau tak mau, dalam ibadat kita ada persen mereka. Ni dia kelalaian. Kita nak buat macam mana? Kita pergi buat kerja haji, maklum nak pergi buat kerja haji, nak kena duduk dalam hotel mereka. Ada persennya kita hantar kepada mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis yang barakah ini. Yang keduanya, saya minta maaf di atas kelewatan, bukan kerana sengaja tetapi tak dapat dielakkan. Saya keluar daripada hotel tadi, saya buka Google Map, saya tengok lebih kurang dalam 7.20 boleh sampai ke masjid, tuan-tuan. Tapi akhirnya jadi 10 minit baru sampai. Sebab lepas pada tol tu ada kemalangan. Saya sangkut dekat tol tu pun dah dekat setengah jam lebih tadi ni. Jadi terlewat sikit, saya minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah malam ni saya nak cakap mungkin tak lama lah kot. Sebab dah lewat dah. Mungkin saya ambil lebih kurang dalam setengah jam ataupun 40 minit lah. Sebelum ke 9 kita berhenti, insyaAllah. Boleh tuan-tuan tak? Malam ni kebetulan kita duduk pada malam 27 Rejab, iaitu malam Isra' Mi'raj. Saya pun duk tengok 50-50 nak sambung kitab ke, nak bercakap bab Isra' Mi'raj. Tapi saya nak ambil berkat malam Isra' Mi'raj ni, izinkan saya untuk bercakap tentang Isra' Mi'raj sikit, boleh ke no? Kitab tak apalah, kita tak baca pun, tuan-tuan bukan buat main pada rumah. Tinggal dalam daci tu tak teruk sangat nak tanggung pun, nak buat balik. Jadi kita nak cakap tentang Isra' Mi'raj sikit malam ni. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rejab kerana di dalamnya satu peristiwa agung yang berlaku kepada manusia agung, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masuk saja bulan Rejab, tuan-tuan, dituntut kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca doa tu. Bila saja sampai di dalam bulan Rajab, rata-rata umat Islam seluruh dunia akan sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang besar, yang agung. Dia bukan sekadar besar, tetapi dia agung.
yang berlaku kepada manusia yang agung baginda sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa yang menggoncang akidah umat yang ada pada masa itu. Peristiwa yang menggoncang akidah umat yang hidup pada zaman itu. Sebab apa yang saya kata peristiwa yang menggoncang akidah, tuan-tuan? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ada umat yang hidup pada zaman tersebut yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kembali murtad kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab sikap sesetengah manusia ni, semua benda yang berlaku, dia nak benda itu boleh diterima dengan pemikiran akal. Dia nak fikir cara akal. Yang ni masalah. Akal ini terlalu kecil untuk memikirkan peristiwa yang terlalu besar. Sebab itu benda-benda mukjizat ini, tuan-tuan, bukan kita boleh duk fikir dengan akal yang waras. Sebab ia benda yang mencari adat. Tak boleh. Akal kita mesti disaluti dengan iman dan dilapis dengan takwa untuk memikirkan benda-benda besar. Berlaku kepada Nabi SAW. Perjalanan haram Aqsa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Haram Aqsa ni saja 1200 km. Kalau tuan-tuan tengok dalam map, Masjid Al-Haram, Masjid Aqsa. Tambah tolak, darat, bahagi, campur apa semua, 1200 km. Plus. 1200 km ni, Pak Long, kalau kita naik kapal terbang, dia mengambil masa 2 jam. Kelajuan kapal terbang, 2 jam. Kalau pi 2 jam, balik 2 jam, dah jadi 4 jam. Kalau naik kapal terbang, zaman Nabi SAW, adakah kapal terbang? Kalau naik kereta 16 ke 18 jam. Kalau naik kereta, kena kereta tua, driver tua, boleh pergi 20 jam. Kalau naik kereta baru, driver muda, boleh pergi 16 jam. Soalannya, zaman Nabi tu, zaman Isra' Mi'raj tu, Pak Long, adakah kereta zaman tu? Adakah? Tak ada. Kalau naik kuda yang sepantas kuda, mungkin perjalanan tu mengambil masa lebih kurang 12 ke 14 hari. Kalau naik kuda, ni naik unta. Kalau naik unta, Balong, lama lagi lah. Tiba-tiba Nabi SAW turun habaq. Nabi cerita kepada umat yang ada pada masa tu. Nabi kata, aku pi lebih kurang dalam 3/4 malam. Macam mana kepala otak mereka nak fikir, belum? Ada yang kata Nabi penipu. Ada yang kata Nabi pembohong. Ada yang kata Nabi gila. Subhanallah. Ini dia yang kata menggoncang akidah. Menggetar iman umat yang ada pada masa itu. Isra' dan Mi'raj. Sebab tu tuan-tuan, peristiwa ni besar. Besar tak besar peristiwa ni? Dua. Yang pertama Isra', yang kedua Mi'raj. Dua-dua ni Allah Ta'ala rakamkan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Isra' suratul Isra'. Mi'raj suratul Ma'arij. Allah rakam dua surah ni di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala habaq, benda yang aku nak buat luar biasa ni berlaku kepada siapa? Hamba aku. Sebab akan ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ni adalah anak Allah. Akan ada tuduhan-tuduhan yang macam tu akan berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala lapis siap-siap benda yang dia nak buat ni kepada hamba dia. Muhammad tu dengan aku bukan siapa-siapa.
dia adalah hamba aku. Bi'abdi, hamba Allah. Ini dia nak buat. Laila, perjalanan tu pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang tu Isra. Faham betul-betul? Isra perjalanan bumi. Haram Aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang tu Isra. Isra tuan-tuan. Isra. Akan naik bertemu dengan Allah, namanya Mi'raj. Saya malam ni tak mau ambil yang kata Mi'raj tu panjang sangat. Sebab masa kita pendek tuan-tuan ni. Yang boleh jadi pendek ni bukan salah masa. Sebab saya main lewat, bukan salah saya. Aksiden tu yang salah. Lepas tol sengak tu tidur jaga, tak bergerak lagi. Tidur pula. Sebab tips orang tua kata, kalau kita pergi jalan jauh, nak pergi cepat, tidur. Saya pun buat tak mujarab maklum petua tu tadi ni. Kita ambil Isra sudah malam ni maklum. Baik. Perjalanan tu berlaku di antara Haram dan Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Saya tertarik tuan-tuan, baru ni saya baca satu artikel oleh seorang cendekiawan daripada Jordan. Dia ada tulis. Jordan ke, kata silap saya, Jordan ke Mesir, lagu tu lah saya baca. Dalam satu telegram ni saya baca, tengok karangan beliau. Saya tertarik, dia kata, dalam peristiwa ni Allah Ta'ala tunjuk dua masjid ni. Haram Aqsa. Aqsa Haram. Makkah, Palestin. Sekarang kita duk tengok jelas mata manusia yang berada di dalam bahaya sekarang adalah Masjidil Aqsa. Sebab dikepung. Umat Islam tak boleh nak buat apa dah. Masjidil Aqsa tuan-tuan. Berperangan menebus maruah Aqsa sampai sekarang sedang berlaku di Palestin. Cuma dunia mungkin hampir lupa. Dunia mungkin hampir lupa. Tak termasuk, tak terkecuali lah dengan Malaysia tuan-tuan. Mula-mula lupa dah. Dulu kita mula geram. Sekarang mula lupa dah. Dulu mula boykot. Sekarang yang boykot pun dah mula ramai balik dah. Setuju ke tak? Dulu tak makan yang ni, tak makan yang ni, tak makan yang ni. Boykot. Lah mula duk batok dah drive-thru tu pun. Saya tak mau sebut apa dia. Takut kena saman. Cerita terus terang lah. Tak mau sebut sebab takut kena saman. Tuan-tuan kata ustaz, jangan takut ustaz. Kami di belakang. Tak percaya lah. Saya kena tuan-tuan lari. Mampu. Saya pula ni mula cerdik dan maklum. Dulu ialah bodoh. Lawan tak kira orang. Ni ustaz teruskan perjuangan. Kami di belakang. Saya kena tuan-tuan tuang. Tobat saya tak percaya lah. Lebih baik saya sensorkan perkataan tu. Sekarang mula dah. Orang mula lupa dah. Mana dia? Laungan kita. Bebaskan Gaza. Merdekakan Palestin. Mana dia? Orang mula lupa dah. Ini pandangan yang dikatakan tuan-tuan. Saya baca pandangan tu. Kalau nak ikut dia, kita nampak secara zahirnya tuan-tuan, Masjidil Aqsa dikepung, dijajah. Tetapi penjajahannya itu secara zahir. Kita nampak. Tentera Israel duk pegang senjata. Duk tunggu dekat Masjidil Aqsa. Menghalang umat Islam untuk masuk beribadah. Tetapi dikatakan dalam penulisan tersebut, Masjidil Haram juga dikepung, tetapi secara batin, yang ni dikepung secara perniagaan, ekonomi. Masjid Nabawi dikepung, tetapi daripada sudut ekonomi. Setuju tak? Saya sebut bukan nak suruh tuan-tuan bersetuju dengan penulisan kawan tersebut. Cuma sebagai saya nak bagi tahu, saya baca, saya bagi tahu.
Kita keluar daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan cuba tengok perniagaan hotel-hotel yang besar. Itu milik siapa, tuan-tuan? Yang dunianya milik siapa? Pemegangnya, pemilik-milikan siapa, tuan-tuan? Ya, kita kata orang Arab, orang Saudi ada memiliki saham. Tetapi bos besarnya, saluran dana tu sampai ke mana? Hotel apa, Ustaz? Saya ada sebut. Saya kena zaman lagi mampu. Faham tak ni? Sekarang kita duk boykot yang ni, boykot yang ni, boykot yang ni, boykot yang ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita keluar daripada pagar Masjid Nabawi, kita keluar daripada pagar dataran Masjidil Haram, yang kita duk boykot di Malaysia ni, ketum depan tu. Faham tak? Bukan semua saya nak kena terus terang kot. Mampu Lah ni senang, faham tak faham sudah. Yang mana kita pergi buat ibadat umrah, yang pergi buat ibadat haji, tuan-tuan, mau tak mau dalam ibadat kita ada persen mereka. Ni dia kelalaian. Kita nak buat macam mana? Kita pergi buat kerja haji, maklum nak pergi buat kerja haji, nak kena duduk dalam hotel mereka. Ada persennya kita hantar kepada mereka. Ni dia minuman. Minuman yang kita duk boykot ni, yang kita tak beli di Malaysia ni, depan Masjid Haram mereka jual. Sebab tu nak bagi tahu, puak-puak ni dah kepung semua 3 masjid utama ni. Cuma 2 masjid utama umat Islam ni dikepung secara ekonomi, yang ni dikepung secara bertentera. Beza. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjalan. Tahun tersebut dipanggil sebagai tahun kesedihan. Sedihnya Nabi kerana bapa saudara dia yang menjadi tulang belakang gerak kerja dakwah Nabi ni meninggal. Sedihnya Nabi kerana isteri tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang menjadi tulang belakang dia juga dalam kerja dakwah meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala bila tengok Nabi bersedih, Allah Taala panggil malaikat Jibril. Hei Jibril, tu kekasih aku sedang bersedih tu. Tu, hang cuba tengok, kekasih aku sedang bersedih tu. Turun, bawa dia, naik berjumpa dengan aku, jalan, bawa dia berjalan. Malaikat Jibril tanya kepada Allah, ni nak bagi tahu maklum. Poin yang kedua saya nak bagi tahu, Isra' Mi'raj ni nak tunjuk sikap hamba. Yang pertama kita tengok Jibril. Sikap malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, rasa-rasa dia besar ke kecil balong. Yang Pak Long duk mengaji lah, ustaz-ustaz duk bagi tahu ni. Rasa-rasa malaikat Jibril ni kecil ke besar? Besar. Agak-agaknya kalau dia turun jumpa dengan Nabi, dia nak kata bahasa sini dia panggil apa? Kalau bahasa tempat dia kata sauk lagu tu ya. Maknanya apa dia nak kata? Dia ambil Nabi tu letak dalam pelukan dia, dia boleh tak bawa Nabi berjalan? Jumpa dengan Allah. Nabi besar mana? Dia besar mana maklum? Dia sauk dengan sayap dia tu, serap, duk sengap Nabi, dia bawa berjalan. Boleh ke tak? Tapi yang kata hamba ni bila arahan Allah, dia tak memandai-mandai. Malaikat Jibril tetap hormat, patuh kepada Allah. Malaikat Jibril tanya kepada Allah, ya Allah, aku nak bawa kekasihmu Muhammad berjalan naik apa? Allah Ta'ala kata dekat malaikat Jibril, nah Jibril, ke syurga lah kamu. Di dalam syurga ada satu ladang. Di dalam ladang tu ada terdapat seekor makhluk yang bernama Buraq. Bawa Muhammad, ambil Buraq tu satu,
bawa Muhammad naik bertemu dengan aku. Malaikat Jibril pun masuk syurga. Buraq ni binatang daripada syurga. Malaikat Jibril pipi tengok, bukan seekor, satu ladang. Malaikat Jibril tengok, nak ambil yang mana? Ingatkan seekor, rupanya satu ladang. Dan hebatnya buraq ini, setiap daripada buraq ni, dekat dahi mereka, terpahat kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang terpahat dekat dahi buraq. Malaikat Jibril kata, jenuh, aku nak pergi cari yang mana satu pula ni. Malaikat Jibril pun jalan, cari, pusing kot dalam ladang, dalam syurga tu. Pusing. Tiba-tiba Malaikat Jibril tengok di hujung ladang tu, ada satu buraq yang sedang duduk menangis. Malaikat Jibril pun turun tanya dia, wahai buraq, kenapa yang kamu menangis ni? Yang hang teriak ni pasal apa, buraq? Buraq tu kata, wahai Jibril, sejak aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata buraq, semenjak aku diciptakan oleh Allah, kalimah ini terpahat dekat dahi aku, Jibril. Ni kalimah ni. Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah ini, Jibril, terpahat dekat dahi aku. Terpahat dekat dahi aku, Jibril. Habis tu, aku ni rindu kepada sang pemilik nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah, aku rindu dekat dia. Kerinduan aku ni, Jibril, tak dapat ditahan. Kerinduan aku ni tak dapat dibendung. Sebab tu aku rindu sampai menangis. Aku nak berjumpa dengan sang pemilik nama Muhammad Rasulullah ini. Wahai Jibril, rayu buraq ni. Wahai Jibril, mohonlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengizinkan aku untuk bertemu dengan sang pemilik nama ini. Jibril kata, ayo buraq, siapkan diri kamu bersama dengan aku. Turun, bawa sang pemilik nama ini naik di belakangmu untuk bertemu dengan Allah. Melompat buraq ni, punya seronok, melompat. Turunlah berjalan. Jalan. Turun. Saya ringkas kan. Ni 5 minit lagi masuk Aisyah. Ni nama dia kuliah maghrib. Di sini dia sensitif tuan-tuan ni. Di belah-belah ni dia tak boleh ceramah lama. Sekali orang hantar surat kat pejabat agama. Dia kata ni kuliah maghrib berhenti dekat subuh baru berhenti, pemuhung. Lajak 20 minit. Dia hantar kat pejabat agama. Dia kata ustaz yang mengajar start maghrib berhenti dekat kat subuh. Bukan masjid tuan-tuan lah, masjid lain. Masjid tuan-tuan bagus. Jenis wali-wali semua anak jemaah. Bukti kata wali main mengaji kitab tak ada. Tu nama wali. Saya ambil masa tak lama tuan-tuan. Paling lewat 8.45. Paling lewat saya berhenti. Boleh tak? Bukan salah saya tuan-tuan ni. Salah aksiden. Saya tak salah. Saya keluar awal dah maklum. 7.20. Dijangka sampai ke masjid tuan-tuan. Kira saya ni plan elok dah. 7.20 aku dan konam terkedarah burger buang sebiji. Aku main mengajar. Ni apa pun tak makan lagi. Tuan-tuan bukan tahu derita saya. Duk sumat yang kosong ni yang maklum ni. Turun. Bawa Nabi berjalan. Nabi berjalan. Nabi tengah sedih. Allah Ta'ala suruh Nabi berjalan. Perjalanan tu tuan-tuan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang saya nak cerita ni Mi'raj, saya kata. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi tu. Yang tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk cerita. Yang macam-macam tu Pak Long, masa Isra tu lah. Haram Aqsa. Yang Nabi tengok macam-macam tu.
Nabi tengok ada satu kelompok yang duk hempuk kepala dia dengan batu. Nabi tengok ada satu kelompok yang duk kerat lidah dia. Putui, sambung, kerat. Putui, sambung, kerat. Putui, sambung, kerat. Nabi tengok ada satu golongan yang dihidangkan dua daging di depannya. Satu daging sedap, satu daging busuk. Yang dijamak dan dimamaknya daging busuk, dibiarkan daging yang sedap. Nabi tengok, semua ni Nabi tengok dalam perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apa dia yang Nabi tengok tu tuan-tuan? Apa dia yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat Nabi tu maklum? Poin yang ketiga. Yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi tu adalah penyakit-penyakit umat Nabi di akhir zaman. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk ni Muhammad. Penyakit-penyakit umat hang di akhir zaman. Akan dipanggil dengan seruan Yahudi dan Nasrani. Ni dia cabaran-cabaran umat kamu di akhir zaman ni. Nah, ni dia. Nabi tengok. Antara yang Nabi tengok ni apa dia maklum? Nabi tengok satu perempuan tua yang berhias. Semua tahu. Semua tahu. Isra' Mi'raj ni kalau tak sambut pun, tak panggil ustaz main ceramah pun, jemput Pak Long ni ceramah pun boleh. Ni kalau saya malam ni tak mat, panggil Pak Long seorang. Nak cakap apa lah, nak ganti ustaz. Pak Long tak payah cakap apa. Pak Long cakap Isra' Mi'raj dah. Boleh cakap tak kakak? Dia bersyarah sampai ke subuh. Berpuluh tahun dah duk dengar. Ni cuma tiap-tiap tahun ni nak peringat balik, nak remind balik, nak remind balik, nak remind balik ya. Ni dia. Siapa dia perempuan tua yang berhias tu? Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Jibril, siapa dia ni perempuan tua ni Jibril? Yang berhias ni Jibril. Siapa dia? Malaikat Jibril kata gambaran apa maklum? Dunia. Maklum, perempuan ni Pak Long, tua-tua pun dia ada karan tu, nampak? Sebab tu maklum, jangan duk pegang prinsip, tak tutup aurat dah. Awak yang maklum duk pakai baju kelawak ni maklum, Allah tahu, tua dah, siapa nak berkenan? Maklum tahu mana? Memanglah hak Melayu ni tak berkenan, Bangla. Maklum duk keluar beli ikan, duk pakai baju kelawak. Nyumbak kan, bukan semua Bangladesh lagu tu lah. Mana kita tahu? Yang duk keluar berita pun ada dah. Dia pun tengok, tua pun tua. Dia buat lagu tu mampu. Sebab tu kena tutup aurat maklum. Allah Ustaz, maklum dah 60 dah. Tak ada siapa yang mau. Maklum 60. Pak Long hak 70 tu dia berkenan lagi kat maklum hak 60 ni. Jaga aurat kena tutup. Orang perempuan ni walaupun tua, dalam bahasa Kedah dia kata, dia ada karan. Sini nak panggil apa? Tak tahu lah sini. Sini panggil apa? Karan tahu karan? Karan dia elektrik lah. Tapi bukan bahasa sini kot. Tua-tua pun ada elektrik. Pelik amat long Tua-tua pun dia ada karan. Dalam bahasa sini, tua-tua pun dia ada Sebab tu kalau kita pergi kedai tayar, kita tengok yang nak jual itu tayar. Tapi yang perempuan duk bersirah pakai seksi atas tayar tu pasal apa? Nak bagi tahu, dia nak bagi tahu. Hang tak mau tengok tayar, hang tengok perempuan ni. Bila tengok perempuan ni, automatik hang tengok tayar aku. Betul tak? Cuba tengok iklan tayar boh muka Pak Long tengok. Tobat tayar tu tak laku Pak Long Keluar satu kilang tak habis. Kena buat sale pun satu kilang punya kedai. Dia perempuan tua. Tapi nak abang tuan-tuan, rasa-rasa tuan-tuan dunia ni tua tak lagi. Dia di antara sifat orang tua ni Pak Long nyanyuk. Tu sifat orang tua. Dia macam mana pun peratusan orang tua yang tak nyanyuk ni sangat nipis. Yang kata orang tua ni dia mesti nyanyuk. Bunyi dah. 5 minit lagi saya nak mati. 5 minit lagi saya mati Pak Long. Ustaz, ni baru nak mula berjalan, mampu happy.
Bukan salah saya. GM tu salah. Saya main awal dah. 5 minit lagi boleh nak? Saya kita berhenti azan. Dia nak berhenti azan pun 5 minit lagi nak berapa? 8.45 kita berhenti ya. Bukan salah saya maklum kan? Salah aksiden tu. Nampak macam mana yang mereka tu pun nak aksiden malam ni. Cuba aksiden malam esok ke, semalam ke. Tak ganggulah masa saya. Maklum. Di antara ciri orang tua ni, nyanyuk. Tu di antara ciri orang tua ni, nyanyuk. Ada orang tua yang tak nyanyuk, ada tuan-tuan. Tapi peratusan dia rendah. Majoritinya orang tua ni, nyanyuk. Ya. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak dunia ni nyanyuk ke tak lagi dunia ni? Dunia ni tuan-tuan agak-agak dia nyanyuk ke tak lagi tuan-tuan? Nyanyuk dah dunia ni. Sebetul musim hujan dia kemarau. Musim kemarau dia hujan. Ni tak duduk dia punya panas berapa hari dah maklum. Petang ni hujan. Sampai kita tak tahu bila musim hujan, bila musim kemarau. Dia nyanyuk dah. Dunia ni makin nyanyuk dah tuan-tuan. Tu nak bagi tahu dunia ni tua. Yang kedua sifat orang tua ni apa dia? Sakit. Allah tak maklum minta ustaz doa lah kat maklum. Siapa maklum? Allah sakit ustaz elok lah maklum mentua dah. Memang kena sakit. Orang tua kalau tak ada penyakit, dia nak cari penyakit. Sakit biasa. Pak Long umur apa Pak Long? 80 dah ustaz. Allah. Nampak sihat Pak Long. Sihat pun ada penyakit. Apa dia Pak Long? Pak Long dah ada kencing manis. Kencing manis di Pak Long. Oi. Penyakit majoriti orang ada. Tak payah duk hati. Relax. Minum teh tarik macam biasa. Relax lah. Ada satu orang. Dia bila jumpa dia Pak Long tu. Penyakit macam-macam. Dia punya ubat ni. Satu plastik. Makan tak ada pantang tu. Tanya dia Pak Long kencing manis ada? Ada. Oh. Tu Pak Long duk jaga dia macam nak. Jaga macam tu. Pagi-pagi Pak Long makan apa? Roti canai sebiji, nasi lemak sebungkus, dia tarik segelas. Tu dia cara dia jaga kencing manis. Saya kata Pak Long tak ada pantang langsung. Dia kata pantang apa? Ubat ada. Makan dulu, lepas makan ke darah ubat. Dah kali jalan. Saya kata Pak Long kena pantang. Dia kata ustaz, yang duduk dalam kubur tu semua pantang dulu ni. Dia hidup dia kata. Bukan kata pantang jogging waktu pagi, waktu petang. Lah kali ke kubur tu juga. Orang tua ada penyakit biasa. Saya nak tanya, dunia ni penyakit, ada penyakit tak tuan-tuan? Dunia ni. Maklum rasa dunia ni ada penyakit tak maklum? Ada. Macam-macam penyakit dunia ni. Walaupun dia dah nyanyuk, walaupun dia dah ada penyakit maklum, tapi orang masih gemar ataupun tidak dengan dunia ni tuan-tuan. Gemar. Orang masih gemar dengan dunia ni. Kejap dunia sampai lupa Allah. Ini di antara penyakit umat Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi penyakit umat kamu wahai Muhammad di akhir zaman. Lalu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi apa dia tuan-tuan? Kemuncak daripada Isra' Mi'raj. Allah Ta'ala anugerah apa balong? Salat. Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad, umat kamu Muhammad, kalau nak selamat dengan fitnah ataupun cabaran serta gangguan di akhir zaman, jangan tinggal salat. Orang yang jaga salat akhir zaman akan selamat daripada ujian-ujian yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, ajaklah anak-anak kamu dengan semayang. Umur 7 tahun kalau tak mau semayang, rotan. Anak kita ni kita nak pelihara macam mana kalau kita tak jaga dan tak didik mereka dengan salat. Sebab tu tuan-tuan, tak guna kalau kita duk kerja sambut Isra' Mi'raj. Kalau semayang kita tak jaga. Tak
Tak guna kita duduk buat ceramah Isra' Mi'raj kalau masjid masih kosong. Solat di kalangan ahli keluarga kita tak dapat diterapkan. Nak selamat fitnah di akhir zaman, kena jaga solat. Mudah-mudahan sedikit tazkirah lah malam ni tuan-tuan, dengan masa yang terhad ni daripada saya sempena dengan malam Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Jaga solat, saya nak beritahu. Jaga hubungan kita dengan masjid yang Allah Ta'ala nak beritahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita di dunia dan di akhirat kelak. Insya saya ni kalau boleh nak sambung lagi tuan-tuan, tapi masa tak mengizinkan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon jutaan kemaafan. Macam biasalah tuan-tuan, habis salat fardu Isya nanti tuan-tuan keluar tengok ada tabung besi, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh letaklah untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Dan siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu